Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama dengan saya, Cikgu Dan, Cikgu Zulhairi dalam Santai Sejarah. Okey. Hari ini kita belajar apa? Sejarah tahun 5. Okey, unit 5. Perjuangan kemerdekaan negara. Perjuangan menentang campur tangan dan penjajahan. Kita nak bincangkan berkenaan dengan Dolside dan Rentap. Siapa dua orang ni? Kejap lagi kita bincangkan. Okey, bangkit berjuang penjajah ditentang. Bangkit berjuang penjajah ditentang. Tajuk ni dah menggerunkan dah. Okey, kita tahu dah kalau siapa yang suka tengok cerita perang, suatu yang agak luar biasa untuk dibincangkan. Tapi inilah hakikat yang berlaku pada zaman dulu. Kita memang hebat. Pahlawan-pahlawan kita hebat menentang penjajah. Okey, mari kita tengok. Ini adalah pahlawan-pahlawan daripada mana? Okey, pahlawan tempatan. Kedatangan kuasa asing menyebabkan berlakunya penentangan oleh penduduk tempatan. Unit ini membincangkan tokoh tempatan yang menentang penjajah, sebab penentangan dan peristiwa penentangan terhadap campur tangan dan penjajahan kuasa asing. Jadi unit ni bincangkan tokoh tempatan. Siapa tokoh dia? Cikgu dah sebut tadi kan. Tapi tak apa, kita nak bahagi tahu keseluruhan tokoh-tokoh yang ada di dalam buku teks tahun 5. Yang pertama, ni dekat Kelantan, iaitu Tok Janggut. Okey, Haji Rahman Limbong di Terengganu. Okey, Pahang, Datuk Pahaman. Okey, Datuk Maharaja Lela ni pula kat mana? Kat Perak. Okey. Yang Tuan Amtah di Negeri Sembilan. Okey. Dolside Melaka, tadi kita dah sebut kan. Yang ini salah satu contoh yang kita akan bincang nanti. Okey. Seterusnya, Rentap di Sarawak. Ada dua ni, Syarif Masahur pun di Sarawak. Mat Saleh dan juga Antenom di Sabah. Okey. Tokoh pahlawan tempatan yang bangkit menentang campur tangan dan penjajahan kuasa asing antaranya adalah Dolside, Rentap, Syarif Mansur, Datuk Maharaja Lela, Yang Tuan Amtah, Datuk Pahaman, Mat Saleh, Antenom, Tok Janggut dan juga Haji Abdul Rahman Limbong. Ada beberapa pahlawan lagi yang ada menentang, tetapi yang nak dibincangkan untuk tahun 5 ni adalah inilah dia. Tokoh-tokoh hebat ya. Okey, pahlawan-pahlawan ini berusaha untuk mempertahankan kedudukan dan kawasan pentadbiran mereka daripada campur tangan kuasa asing. Kita dah belajar sebelum ni, kuasa asing kalau dia campur tangan, dia bukan saja kosong-kosong nak campur tangan. Dia ada maksud tersirat. Antara dia ialah dia nak ambil hasil bumi. Okey, jadi perjuangan mereka ni bersifat setempat dan mendapat sokongan pembesar serta penduduk tempatan. Apa maksud setempat? Kat kawasan-kawasan tertentu lah. Macam Tuan Mat Saleh ni kat Sabah. Kawasan ni sajalah. Okey, penentangan ni. Okey, tokoh yang pertama yang kita nak bincangkan ialah Dolside. Okey, Dolside ni ialah siapa Dolside ni? Ni gambaran kita dapat daripada Google lah. Okey, ni kawasan Dolside. Siapa dia ni ya? Mari kita tengok. Nama sebenar Dolside ialah Abdul Said bin Omar atau dikenali sebagai penghulu Naning Seri Merah Raja Dolside. Wah, nama ni hebat. Penghulu Naning Seri Merah Raja Dolside. Nama ni hebat sehebat orangnya. Jadi ni Naning ni, okey, kawasan Naning ni, kawasan penentangan ni berada bersempadan dengan Negeri Sembilan. Okey, beliau dilahirkan pada tahun 1773. Kita sekarang 2021 kan. Lama dah ni. Okey.
Ah, beliau berasal daripada suku Semelenggang. Okey, inilah dia apa ni biodata bagi Dulcite. Okey. Mari kita tahu sebab apa dia nak menentang ni. Kita menentang dia nak menentang British kenapa? Mari kita tengok. Nanning merupakan kawasan yang bersepadan dengan Melaka. Ini jadi isu ni. Dia sepadan dengan Melaka. Kemudian British mendakwa Nanning ialah jajahannya, tetapi Dulcite membantah. Sebab kalau ikutkan asalnya Nanning ni berada di Negeri Sembilan, bukan di Melaka. Dia sempadan ni. Okey. Itu tengok. Dulcite enggan membayar cukai hasil tahunan 1/10 kepada British. Jadi Dulcite kata tak, dia bukan di bawah Nanning ni bukan bawah jajahan British. Jadi dia tak naklah bayar cukai ni. Cukai 1/10 kepada British. Jadi Dulcite mempertahankan kedaulatan tempat ni. Jadi bertahan untuk mengelakkan daripada diambil oleh penjajah. Okey, seterusnya kita tengok. Okey, perang Nanning ni berlaku pada tahun 1831 hingga 1832. Ini adalah kawasan perkuburan Dulcite. Okey, mari kita tengok. Peristiwa penentangan pada tahun 1831, British menyerang Nanning tetapi kalah. British serang tapi kalah. Sebab apa kalah? Sebab Dulcite menang kerana menerima bantuan ketenteraan dari Ulu Muar, Sungai Ujong, Seri Menanti dan Rembau. Jadi ada bantuan daripada kawasan sekitar Nanning ni. Pembesaran dia telah menghantar tentera membantu Dulcite. Jadi akhirnya British kalah dan mengundurkan diri. Tetapi apa? Mengapa British mengalahkan Dulcite? Pada tahun 1832, British menyerang semula Nanning. Dia tak puas hati, jadi dia serang semula. Dia serang dan berjaya mengalahkan Dulcite. Tapi kenapa pula kalah? Tadi boleh menang, kali ini kalah. Sebab kekalahan ini disebabkan oleh ada sekutu Dulcite menolong British. Musuh Dulcite yang di kalangan orang tempatan telah menolong British, membantu British. Jadi akhirnya Dulcite pun tewas. Bila dah tewas, akhirnya Dulcite menyerah diri, diberi pencen dan diberi sebidang tanah dan dibawa ke Melaka. Itulah peristiwa Dulcite. Seterusnya kita pergi kepada Rentap. Rentap ni siapa Rentap ni? Ni dia pahlawan Iban. Bersinar-sinar emas. Nama sebenar Rentap ialah Libau Anak Ningkan. Libau Anak Ningkan. Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Nanga Skrang. Nanga Skrang, Sarawak. Nanga ni apa? Nanga ni ialah dalam bahasa Iban sungai. Sebab Sarawak terkenal dengan sungai je. Ini peta. Ditunjukkan. Peta kubu James Brooke. Mana kubu James Brooke ada kat sini. Kemudian kubu Rentap ada kat sini. Nanti kita bincangkan lebih detail ya. Mari kita tengok. Apakah sebab penentangan Rentap pahlawan Iban ini? Yang pertama, James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Nanga Skrang. Jadi James Brooke dah musnahkan penempatan orang Iban. Jadi marahlah Rentap ni. Kenapa pula James Brooke menghapuskan? Sebab mereka menganggap, James Brooke menganggap orang Iban sebagai lanun yang menyerang kapal-kapal. Kapal-kapal yang nak datang ke Sarawak ni. Terusnya kita tengok. Ini nama tempat ni siapa? Nama tempat siapa tahu? Sekejap lagi kita bincang peristiwa penentangan Rentap ni. Ini adalah kubu kita dah besarkan. Kubu Nanga Skrang.
kubur rentap di Bukit Sadok. Okey, kita tengok. Pada tahun 1853, Rentap berjaya menyerang kubu James Brooke di Naga Skrang. Jadi Rentap serang dulu ni James Brooke. Okey. Okey, lepas tu James Brooke menyerang balas dengan membakar 20 buah rumah panjang di kawasan Rentap. Dia menyerang balas pula. Serang balas dan membakar 20 buah rumah. Pada tahun 1854, James Brooke menyerang Rentap di Sungai Lang. Rentap berundur ke hutan dan membina kubu di Bukit Sadok. Ni kubu dibina Bukit Sadok. Terkenal kubu ni kerana dikatakan diperbuat daripada kayu yang keras. Kayu belian kata ni. Okey, jadi keras, bertahan. Okey, diserang. Okey, mari kita tengok pula lepas tu. Pada tahun 1861, James Brooke menyerang kubu Rentap. Lagi sekali dia menyerang dan akhirnya Rentap berundur ke Ulu Entebai. Entebai ni, inilah kawasan dia. Ni gambar terkini lah. Gambar yang kat belakang tadi adalah Ulu Entebai. Jadi okey. Ini Abdul Latif Talib ni dia memang seorang novelis. Dia ada menceritakan tentang Dor Said Pahlawan Nanik. Cikgu suka dia punya buku sebab penulisan Abdul Talib ni sangat menarik. Okey. Jangan lupa ya, subscribe, like dan share cikgu punya channel YouTube untuk kamu dapatkan lebih banyak maklumat berkaitan dengan pembelajaran sejarah, matematik dan juga sains. Okey, ni Rentap, legenda pahlawan Iban di Sarawak. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.